Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menjawab soalan daripada sahabat kita di luar sana, daripada Dungun Terengganu. Soalan ni dimesejkan direct kepada saya melalui saya punya Facebook page lah. Ada dua soalan. Yang pertama adalah cara penjagaan rel. Yang kedua adalah cara nak buat induk toman terpukau dengan gewang. Nombor 2 tu ceritakan semua ya. Luar apa perlu pakai, bentuk macam mana, action macam mana, besar mana, warna macam mana dan masa menggunakannya. Contohnya jump frog sesuai pakai masa boiling ke atau pot sunyi. Untuk soalan kedua iaitu berkenaan cara nak buat induk toman terpukau dengan gewang tu, saya akan jawab dalam video yang akan datang. Okey, cara penjagaan rel. Ada 5 perkara yang kita perlu lakukan lah untuk menjaga rel kita supaya ianya sentiasa berada pada prestasi yang optimum. Okey, yang pertama adalah menggunakan cover, soft cover. Okey, macam ni ini untuk memastikan rel kita tidak bercalar atau terkena kotoran. Kadang kalau kita rel tu kita simpan satu bekas yang sama dalam tempat yang sama, kita tengah travel ke kan, kadang dia bergoyang-goyang, dia berlaga ke apa dengan sesama rel atau dengan part-part yang lain, dengan item-item yang lain, dia akan menyebabkan rel kita bercalar. Okey, yang kedua menggunakan hard case. Hard case ni ada dijual lah, nak boleh beli secara online atau di kedai, di mana-mana kedai lah, kita ke shop. Okey, hard case ni ni sebenarnya saya custom ni daripada barang lain sebenarnya. Dia macam ni, keras kan. So kita boleh masukkan, dulu kita pakai soft cover tadi, kemudian masukkan dalam hard case ni. Boleh simpan macam ni lah. Boleh simpan dia ada span semua dan boleh tutup. Okey, hard case ni perlu apabila kita pergi trip yang jauh. So kita kena travel, jadi kita akan bawa sekali dengan barang-barang lain, dengan batu ladungnya, dengan rod kan, kalau yang gigi dengan jignya sekali kan. Jadi apabila kita hanya simpan dekat dalam soft cover seperti ini kan, kita simpan barang dengan barang-barang yang lain, dia bertindih-tindih, ada beban daripada atas ke, jadi dia akan menyebabkan rosak pada kita punya rel. Biasanya dekat dia punya handle kan, bil arm, dan ada dekat part-part yang lain lah, kadang bercalar sebab kita tak guna hard case. Okey, yang ketiga adalah bersihkan rel setiap kali selepas kita guna. Terutama selepas kita menggunakan di lapangan saltwater. Contohnya kita pergi jigging, casting kan, kita kena bersihkan rel kita. Kenapa kita perlu bersihkan kita punya rel selepas kita gunakan, terutama di saltwater. Saltwater ni dia ada garam. Garam ni lah yang akan menyebabkan part-part yang daripada metal menjadi berkarat. Kemudian tempat tu dia ada berpasir, terutama yang mancing kat tepi pantai ke apa, dia berpasir, dan pasir ni kadang melekat lah, termasuk kat dalam rel kita. Sebab tu kita kena basuh. Kalau ada lumpur ke apa ke kan, kita kena basuh bagi rel kita bersih. Ada macam mana cara nak basuh, ada, insyaAllah nanti saya akan kongsi. Yang keempat adalah servis. Servis ni sangat penting. Ini untuk memastikan kita punya rel ni perform lah. Bukan semua orang boleh buat servis. Mana yang tak boleh buat tu, anda boleh hantar di kedai atau dekat sahabat-sahabat je yang boleh buat. Untuk servis ni saya kategorikan kepada dua. Satu preventif dan satu korektif. Preventif ni dilakukan secara berkala. Ada yang orang tanya macam mana ni berkala tapi berapa kerap? Soalannya macam mana cara kita nak tentukan kekerapan tu. Okey, saya bagi contoh. Sebagai contoh adalah kereta lah. Kereta ni mudah, ramai orang ada kereta kan. Okey, saya bagi contoh kereta. Ada satu kereta ni digunakan buat Grab.
contoh buat Grab. Dan satu lagi kereta untuk kegunaan harian lah, kegunaan macam nak pergi beli barang ke kan, barang dapur ke Jadi yang buat Grab ni dia lagi kerap melakukan servis kereta dia sebab dia kerap guna. Jadi samalah juga dengan kita punya rail kalau kita selalu guna, macam saya boleh katakan setiap minggu saya akan memancing so saya akan lakukan preventif ni adalah 3 bulan sekali. Dalam preventif ni dia ada major dan minor kan. Takkanlah kalau kita tengok kereta takkan tiap-tiap kali kita nak servis kena buka timing belt. Itu kita just tukar oil filter kan, kita tukar minyak hitam. Yang itu yang tukar minyak hitam, tukar filter tu kita panggil minor service. Sama juga dengan rail. Saya akan buat kan saya punya preventif 3 bulan sekali. Okey. 3 bulan yang pertama tu adalah untuk minor saja. Dan 3 bulan yang kedua tu maksudnya yang 6 bulan lah. Yang 6 bulan tu saya akan buat major. Apa minor apa major ni? Yang minor ni yang biasa-biasa saja. Contohnya kita cek kita punya bearing, kita lincirkan bearing kan, letak minyak pelincir tu dekat kita punya bearing, dekat kita punya shaft, dia punya worm shaft tu, kan kita boleh letak grease grease pun ada banyak jenis lah, ada yang likat, ada yang cair kan, ada yang pekat. Okey. Kemudian untuk minor juga kita kita ni lah, kita bersihkan dia punya cover casing semua kan. Yang tu minor. Minor ni kita check kita dekat minor ni kita boleh check kita punya reel ni performance dia. Kan. Mungkin ada benda yang kita rasa macam tak kena je. Macam tak kena kita boleh check dekat minor ni. Okey, untuk major service pula yang ni lah yang kita dismantle. Saya buka saya punya reel, sebab tu kita buat 6 bulan sekali. Kalau buat 3 bulan sekali penat kan. Kalau ada satu reel tak apa kan. Saya buat 6 bulan sekali saya dismantle semua. Masa itulah kita nak grease kita punya gear, kita check semua part-part. Ada yang kalau macam gear tu check dekat dia punya gigi tu ada yang patah ke ataupun yang dah haus kan. Kita check lah dekat spring tambah ni dia ada spring. Biasanya spring ni dia berkarat. Okey, yang tadi adalah preventif di mana ada major dan minor service. Yang ini adalah korektif. Korektif ni dia tak ada jadual. Kita buat apabila berlaku kerosakan. Bila berlaku kerosakan macam kereta kan, walaupun kita punya mileage tu tak sampai lagi, tapi tiba-tiba kita punya timing belt tu putus, so kena buat jugalah. Itu adalah korektif. Ad hoc, benda ni ad hoc. Sama juga macam kita punya rail lah kan. Kita tengah jigging ke apa, tiba handle patah ke, tak boleh lah nak tukar time tu. Kalau ada spare part tak apa kan. Sebab tu kalau kita pergi trip kita bawa lebih kita punya setup bila dah balik kita tukar lah. Tengah mancing bell arm ke, kalau spinning bell arm biasa bell arm rosak ke apa kan, so kita tukar atau kalau kita boleh repair kita repair. Yang itu dipanggil korektif. Korektif ni dia tak ada jadual, kita akan buat bila berlaku kerosakan. Okey, yang kelima, yang ni adalah yang sangat penting. Okey, ini sangat penting. Tak guna kita simpan kita punya rail dalam soft cover, lepas tu simpan dalam hard case, lepas tu bersihkan apa guna, bersihkan lepas mancing saltwater, bersihkan semua. Lepas tu buat service preventif, korektif, major service, minor service. Tapi yang ni kita tak amalkan. Apa yang saya masukkan yang kelima ni yang penting adalah setup. Kita gunakan reel kita dekat setup, dekat peralatan yang betul. Setup yang betul. Contohnya kalau kita nak main UL, gunalah setup UL. Okay, apa setup yang betul ni iaitu peralatan yang seimbang, yang sesuai. Kita punya setup ni adalah yang sesuai. Kita punya rail ni adalah sesuai dengan kita punya road, dengan kita punya main line, dengan kita punya lapangan, dengan kita punya
target. Contoh, saya nak main heavy cover, tapi saya gunakan rail, saya gunakan setup yang UL, ultralight, saya nak main heavy cover, so tak sesuai, dan ini akan merosakkan kita punya rail. Bukan setakat rail saja, peralatan-peralatan lain juga, peralatan-peralatan lain juga dengan kita punya road main line kita boleh putus dan sebagainya. Okey, kemudian nak main salt water, so kena gunalah rail yang memang khas untuk salt water. Janganlah guna yang fresh water kan. Walaupun kita cuci lepas tu, cuci lepas guna, cuci dengan bersih kan, lama-lama dia akan rosak juga. So kita gunakan kita punya rail, kita gunakan peralatan kita adalah peralatan yang sesuai, yang seimbang, dan yang betul. Okey, saya harap jawapan saya ni menjawablah, menjawab soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita daripada Dungun tu. Untuk soalan yang kedua, saya akan jawab dalam episod yang akan datang lah, dalam video yang akan datang. Jadi anda di luar sana, sekiranya anda ada soalan, anda ada pertanyaan berkenaan dengan memancing, jangan malu, mesej saja pada saya di saya punya page lah. InsyaAllah saya akan merungkai persoalan anda. Okey, Assalamualaikum.